159 kes baharu jangkitan COVID-19 dilaporkan hari ini, iaitu 145 hasil ujian ART dan 14 pula hasil daripada 732 ujian makmal RT-PCR yang dilakukan dalam masa 24 jam. Menteri Kesihatan memaklumkan perkara itu semasa sidang media situasi terkini jangkitan COVID-19 yang berlangsung petang tadi di Dewan Al-Afiah Kementerian Kesihatan. Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Haji Awang Muhammad Isham bin Haji Jaafar juga mengongsikan jumlah keseluruhan kes yang dilaporkan di negara Brunei Darussalam meningkat kepada 140,182 kes. Tidak ada kes yang dikategorikan dalam kategori 5, yakni mereka yang memerlukan rawatan di unit rawatan intensif ataupun ICU. Manakala satu kes sedang berada di kategori 4, yakni mereka yang memerlukan bantuan oksigen dan di bawah pemantauan rapi. Sebanyak 290 kes telah disahkan sembuh yang membawa jumlah kes yang sembuh kepada 138,693 kes. Jumlah kes aktif pula ialah sebanyak 1,271 kes, yang mana 44 kes sedang dirawat di hospital manakala 1,227 kes sedang menjalani pengasingan diri di rumah. Sementara itu, Kementerian Kesihatan ingin mengongsikan bahawa sejak Februari 2022, terdapat 8 orang kanak-kanak yang berumur di antara 2 bulan hingga 10 tahun yang tidak pernah mendapatkan vaksin telah mendapat komplikasi setelah dijangkiti COVID-19. Daripada jumlah ini, 6 orang kanak-kanak telah didiagnos dengan multisystem inflammatory syndrome, di mana 4 daripadanya telah mengalami simptom stroke yang memerlukan penjagaan rawatan rapi. Antara gejala yang dialami di kalangan mereka termasuk radang hati ataupun heart inflammation dan tekanan darah rendah, low blood pressure, yang memerlukan bantuan ubat untuk menstabilkan tekanan darah. Selain itu, fungsi organ-organ lain iaitu hati, buah pinggang dan tulang sumsum turut terjejas. Salah seorang telah memerlukan pembedahan di bahagian perut. Manakala 2 orang lagi kanak-kanak di bawah umur 1 tahun tidak didiagnos dengan MIC, namun kedua-duanya memerlukan rawatan rapi. Oleh dengan itu, Kementerian Kesihatan menasihatkan bagi ibu bapa untuk membawa anak mereka untuk mengambil vaksin bagi kanak-kanak yang layak di pusat vaksinasi di seluruh negara. Negara Brunei Darussalam akan mengadakan majlis membaca selawat senegara selawat tafrijiah esok 19 April 2022 di Masjid Omar Ali Saifuddin. Bagi memantau kelancaran acara tersebut, pagi tadi diadakan raptai bagi majlis berkenaan di Ibu Negara. Hadir Yang Berhormat Datuk Seri Setia Haji Awang Abdul Mukti bin Haji Muhammad Daun, Menteri di Jabatan Perdana Menteri. Majlis akan bermula selepas sembahyang fardu zuhur. Pada majlis tersebut, bacaan selawat tafrijiah akan berkumandang sebanyak 100 kali secara serentang dengan rentak dan irama selawat yang dicipta khas mengikut konteks isi kalimah selawat tafrijiah. Juga hadir Yang Berhormat Pihin Datuk Seri Maharaja, Datuk Perukir Seri Setia, Dr. Ustaz Haji Awang Abdul Aziz bin Junin, Mufti Kerajaan. Bagi mengimarahkan lagi bulan Ramadan Al-Mubarak ini, Kementerian Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan serta jabatan-jabatan di bawahnya petang tadi mengadakan Majlis Khatam Al-Quran sempena bulan Ramadan. Majlis diadakan di Masjid Rashidah Sa'datul Bolkiah, Kampung Sungai Akar. Hadir Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Ali bin Apong, Menteri Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan. Terdahulu penyerahan sumbangan wakaf bagi kegunaan masjid berkenaan. Majlis Khatam Al-Quran pada tahun ini dikendalikan oleh Jabatan Perikanan dan Jabatan Perhutanan. Sementara itu, Masjid Rashidah Sa'datul Bolkiah, Kampung Sungai Akar semalam mengadakan Majlis Khatam Al-Quran. Majlis berlangsung di masjid berkenaan. Antara yang hadir Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Ali bin Apong, Menteri Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan,
dan Yang Berhormat Major Jeneral Bersara Datuk Peruka Seri Awang Haji Aminuddin Ehsan bin Pihin Orang Kaya Saiful Molong Datuk Seri Paduka Haji Abidin, Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan selaku penaung bersama Masjid Rashidah Sedatul Bolkiah. Majlis disertai oleh 100 jemaah masjid tersebut. Kementerian Kesihatan dan jabatan-jabatan di bawahnya pagi tadi mengadakan majlis membaca surah Yasin dan tahlil bagi ayahanda dan bonda serta anakanda ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'dul Khadiwaddin, Almarhumah Duli Raja Isteri Pangeran Anak Damit dan Almarhum Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pangeran Muda Haji Abdul Azim. Majlis berlangsung di Kubah Makam Diraja. Mengetuai rombongan Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Haji Awang Muhammad Isham bin Haji Jaafar, Menteri Kesihatan. Bacaan surah Yasin dan tahlil dipimpin oleh Awang Haji Nur Asilin bin Haji Puting, Ketua Unit Perkhidmatan Ugama Hospital Raja Isteri Pangeran Anak Saleha. Sementara itu, Tabung Amanah Pekerja TAP petang tadi juga mengadakan majlis yang sama. Hadir Yang Berhormat Major Jeneral Bersara Datuk Paduka Seri Awang Haji Aminuddin Ehsan bin Pihin Orang Kaya Saiful Molong Datuk Seri Paduka Haji Abidin, Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan selaku pengerusi Lembaga Pengarah TAP. Bacaan surah Yasin dan bacaan tahlil diketuai oleh Pangeran Muhammad Akbar alias Pangeran Muhammad Idrus bin Pangeran Haji Muhammad Sabri, Pegawai Hal Ehwal Masjid Kampung Belimbing, Subuk. Sempena Hari Baca Puisi Sedunia, Dewan Bahasa dan Pustaka DBP hari ini mengadakan acara Baca Bahana Puisi Antarabangsa 2022. Dianjurkan oleh bahagian sastra dan majalah dengan kerjasama Kumpulan Putra Seni dan Angkatan Sastrawan dan Sastrawani Brunei Darussalam Astrawani. Acara diadakan secara maya dan disiarkan menerusi akaun media sosial DBP. Sampai ke mana boleh mengimbau. Semua semata, semua minda, tiada jemunya. Ini antara yang menyertai Yang Berhormat Major Jeneral Bersara Datuk Peruka Seri Awang Haji Aminuddin Ehsan bin Pihin Orang Kaya Saiful Molong Datuk Seri Paduka Haji Abidin, Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan. Baca Bahana Puisi Antarabangsa merupakan gabungan antara projek Baca Bahana dengan deklamasi Baca Puisi Antarabangsa bersempena Hari Puisi Sedunia yang diadakan pada setiap 21 Mac. Projek antara lain bertujuan bagi menjalin pertemuan dengan penulis-penulis di dalam dan luar negara serta memperingat Hari Puisi Sedunia pada 21 Mac setiap tahun. Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan dan Ghanim International Corporation Sdn Bhd petang tadi mengadakan majlis doa selamat bagi pelepasan penghantaran lebih 115,000 pak makanan kepada rakyat Palestin melalui sumbangan daripada rakyat dan penduduk negara Brunei Darussalam ke Tabung Kemanusiaan Palestin 2021. Menyaksikan penghantaran kontena bantuan, Pangeran Hajah Zeti Sufina binti Pangeran Datuk Paduka Haji Sani, Setiausaha Tetap Kementerian Kewangan dan Ekonomi, dan Dayang Hajah Nur Ashikin binti Haji Johari, Setiausaha Tetap Kemasyarakatan dan Kebudayaan Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Bekalan makanan yang dibiayai melalui Tabung Kemanusiaan Palestin 2021 akan meninggalkan negara ini pada 20 April 2022. Universiti Brunei Darussalam UBD baru-baru ini menerima sumbangan 11 buah buku daripada Persatuan Persahabatan Jepun Brunei JBFA. Sumbangan seumpamanya dihasrat dapat dijadikan sebagai sumber rujukan tambahan terutama bagi memenuhi keperluan pengajaran
dan pembelajaran bahasa yang berbeza. Penyerahan disempurnakan oleh Tadashi Hara, Wakil Negara bagi Mitsubishi Corporation selaku Wakil JBFA, dan Dayangku Noraini binti Pangeran Haji Idris, Pemangku Ketua Perpustakaan dan Ketua Pentadbiran Perpustakaan UBD, kepada Pangeran Dr. Muhammad Iskandar bin Pangeran Haji Petra, Penolong Naib Chancellor Hal Ehwal Akademik UBD. Koleksi 11 buku tersebut adalah sebahagian daripada siri kamus Tata Bahasa Jepun yang bertujuan untuk membantu para pengguna meningkatkan lagi pemahaman mengenai tata bahasa Jepun. Siri Kongres Antarabangsa Bahasa Sastra dan Budaya Melayu sempena Bulan Bahasa Anjuran Dewan Bahasa dan Pustaka diteruskan lagi pagi tadi. Diadakan secara maya yang dikendalikan melalui bahagian pembinaan dan pengembangan bahasa. Siri pembentangan kali ke-8 ini menampilkan seorang pemakalah daripada Institut Kesenian Jakarta, Indonesia. Kongres antara lain mengupas mengenai aspek sastra dengan tajuk Kebudayaan Meretas Jalan Cerita Klasik Melayu dalam Cerita Gambar. Antara yang dihuraikan dalam pembentangan tersebut termasuk mengenai peralihan wahana cerita klasik Melayu yang disampaikan secara pertuturan kepada cerita berbentuk gambar seiring dengan perkembangan zaman teknologi seperti media, televisyen dan internet. Program pembelajaran Al-Quran di sekolah-sekolah menengah dan maktab-maktab kerajaan dan swasta diadakan secara serentak pagi tadi di semua sekolah menengah kerajaan dan swasta di seluruh negara. Diadakan bermula tahun 2020 bagi pelajar tahun 9, 10 dan 11. Program merupakan inisiatif bersama Kementerian Pendidikan dan Kementerian Hal Ehwal Agama. Sukatan pelajaran tetap bagi mata pelajaran Al-Quran diteruskan pelaksanaannya bagi pelajar tahun 10 pada tahun ini dan akan dilaratkan kepada tahun 11 pada tahun 2023. Awang Nur Faizan bin Haji Ahim, Ketua Guru Agama di Maktab Sultan Omar Ali Saifuddin, mengongsikan program tersebut mencakupi 3 bahagian iaitu bacaan dan tajwid, hafazan dan lanjutan. Pihak maktab telah mewujudkan satu mata pelajaran Al-Quran yang mana sasarannya adalah pelajar-pelajar tahun 9, 10 dan 11. Harapan saya agar program pembelajaran Al-Quran ini dapat dilaratkan kepada menengah bawah supaya dapat mengembangkan dan memupuk lebih awal budaya pembelajaran Al-Quran. Sementara itu, Awang Haji Khairul Amri bin Haji Talipuddin, Ketua Jabatan Pengajian Agama Islam Sekolah Menengah Sufri Bolkiah, berharap program tersebut dapat dilaratkan kepada pelajar-pelajar tahun 7 dan 8. Program Tadarus Al-Quran ini dijalankan di kesemua peringkat pelajar bermula dari tahun 7 hingga 11 dan sebagai penutup program Tadarus Al-Quran sepanjang bulan Ramadan ini ialah Majlis Khatam Al-Quran yang kebetulan pada tahun ini diadakan bersempena dengan sambutan Nuzul Al-Quran peringkat sekolah. 110 pelajar Maktab Sultan Omar Ali Saifuddin yang memerlukan pagi tadi menerima sumbangan berupa peng Ramadan di bawah projek Al-Amal Lil Amal kelolaan Jabatan Sains Maktab berkenaan. Sumbangan disampaikan oleh Muhammad Santra bin Haji Bul Hasan, pemangku pengetua maktab tersebut. Projek dikendalikan bertujuan untuk memupuk kesedaran dalam kalangan warga maktab untuk lebih prihatin dan berkongsi rezeki bagi meraih pahala di bulan yang mulia ini. Sekolah Aram Temburong dengan kerjasama Persatuan Ibu Bapa dan Guru PIBG sekolah berkenaan pagi tadi mengadakan penyerahan tabaruk Ramadan kepada 80 orang warga Sekolah Aram Temburong sempena majlis Ihya Ramadan secara bersemuka dan pandu lalu.
36 orang daripadanya menerima secara bersemuka iaitu seorang pelajar anak yatim, 12 pelajar dari keluarga berstatus sosioekonomi rendah dan 24 orang warga sekolah. Manakala 44 pelajar yang lainnya menerima tabaruk secara pandu lalu. Sumbangan tersebut disampaikan oleh Guru Besar Sekolah Arab Temburong. Penyerahan tabaruk Ramadan bertujuan berkongsi rezeki bersama pelajar anak yatim dan pelajar dari kalangan keluarga berkenaan serta warga sekolah tersebut. Kementerian Kesihatan menerima sumbangan dalam membantu kerajaan, khususnya Kementerian Kesihatan, dalam menangani dan membendung penularan wabak COVID-19 di negara Brunei Darussalam. Hari ini, Kementerian Kesihatan menerima sumbangan daripada Dikon Sendirian Berhad dan Royal Brunei Culinary. Orang ramai yang ingin membuat sebarang sumbangan hubungi MOH Emergency Operation Centre MOHEOC di talian 8123-796 pada waktu bekerja sahaja. Beberapa jalan di kawasan perbandaran Kuala Belait dan Seria akan ditutup sementara secara berperingkat-peringkat bermula hari ini hingga kerja selesai bermula pukul 8 malam hingga 4 pagi hari berikutnya. Jabatan Kejeraya JKR Kementerian Pembangunan dalam siaran akhbarnya memaklumkan penutupan itu adalah bagi pelaksanaan kerja-kerja penyelenggaraan dan menaik taraf paip pembentungan di kawasan berkenaan. Jalan-jalan yang dimaksudkan di kawasan perbandaran Kuala Belait ialah Jalan Nakhoda Ragam, Jalan Macron, Jalan Pasar, Jalan Bunga Rampai, Jalan Bunga Raya, Jalan Bunga Tanjung, Jalan Sungai, Jalan Bunga Rambai dan kawasan Sekolah Chung Hua Kuala Belait. Manakala di kawasan perbandaran Seria pula ialah Jalan Raja Isteri, Jalan Sultan Omar Ali, Jalan Bunga Kuning, Jalan Bunga Melur, Jalan Bunga Kemantin, Lorong Pasar dan Jalan Bunga Kenanga. Para pengguna jalan diingatkan untuk sentiasa berhati-hati ketika melalui kawasan tersebut di samping mematuhi tanda-tanda lalu lintas dan mematuhi had laju yang dibenarkan. Dua buah syarikat dikenakan kompaun oleh bahagian penguatkuasaan Otoriti Kawalan Bangunan dan Industri Pembinaan ABCI. Kedua-dua syarikat berkenaan masing-masing didapati memaparkan papan tanda perniagaan tanpa kebenaran di kawasan Kampung Pengkalan Gadong dan memaparkan papan iklan di kawasan Lebuh Raya Seria Bypass. Syarikat S.9 Sendirian Berhad dikenakan kompaun RM200, manakala syarikat-syarikat pengiklanan Motor Advertising dikenakan kompaun RM1,000. Kedua-dua syarikat diberi tempoh selama 14 hari untuk menjelaskan denda kompaun.